Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi al-fatihina بهديهم إلى الحقيقة المجازة. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي ووعاها ثم أداها كما سمع رب مبلغ أو آمن سامع أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. Ya, Alhamdulillah, kita bertemu kita pada pagi ini kembali. Tuan-tuan datang dengan tawajuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan meyakini janjinya dan meyakini akan perintahnya serta meyakini akan janji-janjinya, yaitu yakin pada janji, yaitu ihtisab. Masya Allah. Hari ini kita akan berada pada muka surat 420, yaitu bab dalam Kitabul Iman, dalam bab yang kelima, hadis yang ke-9 dalam bab ini, dan hadis keseluruhannya 148. Hadis yang keseluruhan ialah 148. Mereka yang taat mengikuti Nabi akan berjaya. Mereka yang taat dan mengikuti Nabi akan berjaya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Nabi Musa radhiyallahu anhu قال رسول صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما قال يا قوم إني رأيت جيسا بعيني وإني أنا نذير أريان فالنجاها فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على ملهم فنجوا وكذبت طائفة منهم فأشبهوا مكانهم فصبههم الجيش فأهلكهم وجتاههم فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل ومن عصاني فكذب بما جئت به من الحق متفق عليه. Sayyidina Abu Musa radhiyallahu anhu, yakni Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu, meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaanku dan perkara yang Allah mengutusku dengannya, dengan urusan yang Allah utusku dengannya, sama seperti seorang lelaki yang berada di luar. Seperti seorang lelaki di mana berada di luar, pergi kepada kaumnya, pergi kepada kaumnya. Lelaki yang berada di luar pergi kepada kaumnya. Begini maksudnya, lelaki yang berada di luar tu pergi kepada kaumnya. Kita terjemah dulu. Sesungguhnya mengutus kepada kaumnya, lalu berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku telah melihat satu angkatan tentera dengan mataku sendiri, dan sesungguhnya aku adalah nazir, uryan, pemberi ingatan, pemberi berita atau pemberi ingatan yang tidak berpakaian. Saya terjemah lafzi. Selamatkanlah dirimu. Maka sebahagian daripada kaum telah mentaatinya, yakni mendengar percakapannya, dan mereka telah melarikan diri pada awal malam, maka mereka telah pergi dengan tenang dan mereka telah selamat. Sebahagian lagi daripada kaum itu mendustakan, dan mereka telah bermalam sehingga subuh di tempat mereka. Lalu musuh telah sampai di tempat mereka pada waktu subuh dan telah menghancurkan mereka, lalu mereka telah binasa. Demikianlah perumpamaan orang yang mentaatiku
dan mengikuti apa yang aku bawa, dan perumpamaan orang yang memaksiati aku, melanggariku, dan mendustakan perkataan hak, yaitu agama yang aku bawa. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Rajulun ata qauman. Jadi maksudnya dia datang daripada luar. Misalnya orang-orang Arab biasanya mereka akan memberi makan unta-unta mereka. Mereka ada tempat yang mana mereka tempat simpan unta, dan mereka akan pergi makan unta di situ. Jadi satu kaum ni macam pengembala lah. Dia pergi kepada di luar daripada kawasan kaumnya. Jadi bila dia berada di luar, dia tengok satu tentera yang datang. Tentera ramai kan, kalau kita tengok cerita-cerita lama yang Inggeris buat tu. Jadi dia tengok atas bukit tu. Dia tengok jauh lagi tentera ramai datang nak menyerang kampung dia, nak menyerang kaum dia. Jadi tentera tu tengok jauh nampak. Jadi dia akan sampai keesokan paginya. Dia tengok petang dah, dia akan sampai keesokan paginya. Sebab dia dalam berjalan kan. Dulu orang berjalan saja, dia berjalan nak menyerang satu-satu kaum. Jadi tak sampai. Sekarang dah alat-alat yang cepat, kapal terbang terus menyerang. Jadi dulu dia berjalan, jadi dia nampak kaum dia berada di kawasan luar, di kawasan luar kampung. Jadi bila dia melihat kepada rombongan tentera musuh datang dengan begitu ramai, maka dia pun sampaikanlah berita ini kepada kaumnya untuk menyelamatkan diri. Iaitu mungkin pergi menggembala kambing lah. Dia menggembala kambing atau unta lah. Jadi dia berada di luar, dari jauh sudah nampak musuh yang datang. Dia tahu musuh datang, maka dia pun beritahu. Dan di sini dia beritahu rajulun ata qauman nazirun uryan. Aku adalah pemberi berita yang menakutkan. Nazir, pemberi berita, peringatan. Orang yang memberi peringatan perkara-perkara yang menakutkan. Nazir ni, Nabi Basyirun wa Nazir. Nabi ialah pemberi berita gembira dan kadang-kadang membawa juga berita-berita yang menakutkan tentang kubur dan sebagainya. Jadi pembawa berita yang menakutkanlah, sebab kaum akan diserang oleh musuh yang sedang datang, yang sedang marak datang untuk menyerang kaumnya. Dan uryan ni dia satu bahasa saja, iaitu mereka yang tak berpakaian. Jadi apa maksud dia tak berpakaian? Dalam keadaan yang tidak berpakaian, pemberi ingatan yang tidak berpakaian, dalam keadaan getir sehingga tak sempat untuk berpakaian dengan sempurna, lalu berlari menuju ke tempat tinggi dan memberitahu kaumnya. Beritahu kaumnya, lalu tempat tinggi beritahu kaum dia, dia panggil, tolonglah, dia kata musuh nak datang no. Jadi ataupun itu bentuk hakikat lah, memang dia tak sempat nak pakai pakaian dengan sempurna, terus pergi memberitahu. Ataupun makna yang kedua, iaitu makna majazi, iaitu memberi makna ikhlas. Aku ni bawa berita yang betul-betul ikhlas, bukan aku bohong. Aku ni bawa ikhlas, tidak menginginkan sebarang balasan daripada pemberitahuannya. Maknanya dia tak ada apa pun, nak beritahu keselamatan saja, bahawa musuh hampir tiba, sambil membuang pakaiannya, menunjukkan begitu yakin bahawa musuh akan tiba. Jadi ada kaum yang mana dia beritahu petang dah, dia beritahu petang, dan pada malam tu juga kaum tadi telah keluar daripada tempat tadi dan mendengar nasihat dengan tenang, maka dia akan selamat sebab tak diserang oleh musuh tadi. Ada kaum yang mana mengabaikannya, memaksiatinya dan tidak mempercayainya, dan mereka tetap di situ, dan bila bangun subuh dan mereka telah diserang oleh musuh. Itulah Nabi kata peringatan aku, dan itulah gambaran atau perumpamaan perintah-perintah yang aku bawa kepada umat ni. Ada mereka yang mentaatinya, mereka akan selamat, dan mereka yang mengingkarinya, mereka akan gagal. Hadis yang ke-148 bracket 10, dan dia tidak ada tajuk,
kerana tajuknya hampir sama dengan hadis 148. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, masali kamasali rajulin istawqada nara falamma adaat ma hawlaha ja'ala al-farashu wazihi ad-dabbu allati taqa'u fi an-nar yaqa'na fiha wa ja'ala yahjuzuhunna wa yaghlibna wa yataqahhamna fiha fa ana akhizun bihujurikum anin nar wa antum taqahhamuna fiha. Hadhihi riwayatul Bukhari wa li Muslim nahwaha wa qala fi akhirih qala wa zalika masali wa masalukum ana akhizun bihujurikum anin nar halumma anin nar fataghlibuni taqahhamuna fiha. Muttafaqun alaih. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaanku adalah seperti seorang lelaki yang menyalakan api. Tadi sebagai pemberi berita ni, menyalakan api. Apabila api menerangi sekeliling, mulalah kelkatu kan dia suka api, maka kelkatu pun keluar, iaitu serangga yang mencari api, jatuh ke dalam api itu. Maka lelaki tersebut menghalang kelkatu itu, dan kelkatu itu telah menguasai kemampuan lelaki tersebut untuk menghalangnya daripada kerana terlalu banyak. Maka kelkatu itu semua telah rentung, terbakar di dalam api. Aku memegang pinggang kamu dan menghalang kamu daripada api, dan kamu memasuki api itu dengan membuta tuli. Ini adalah riwayat Imam Bukhari. Dalam riwayat Imam Muslim rahmatullah alaih juga hadis seumpama ini, beliau telah meriwayatkan pada akhirnya, demikianlah perumpamaanku dengan kamu. Aku memegang pinggang kamu daripada memasuki api. Jauhilah api itu. Dan kamu telah menguasai aku, dan kamu telah terbakar di dalamnya. Ini sebagai misal perumpamaan sebagai api pula. Kelkatu ni kan bila dibakar api, bila dipasangnya unggung api, maka kelkatu dia suka pada api. Macam bila musim hujan, bila musim hujan, habis hujan malam tu akan keluar kelkatu yang begitu banyak. Dan kelkatu kan dia suka cari lampu. Lepas tu dia main kat lampu, dia jatuh. Itu dia dulu, sekarang kita pakai lampu ni lah, lampu elektrik lah. So dia tak terbakar, tapi dia akan jatuh juga, mati. Tapi dulu pasang lampu tu pasang unggung api. Jadi pasal panggil unggung api, maka dia akan terus masuk dalam unggung api, terbakar, lentung. Perumpamaan ini ialah untuk menunjukkan kasih sayang Nabi. Nabi nak tunjuk ni perumpamaan bagaimana baginda begitu kasih kepada umatnya. Iaitu baginda kata, aku memegang di pinggang kamu. Kenapa maksud pegang kat pinggang? Begini. Jika pegang kat kepala, kaki akan terjatuh, kaki akan termasuk. Dan sebaliknya, jika pegang kaki, kepala akan jatuh, belah kepala. Apabila pegang di tengah-tengah, maka insya-Allah akan selamat. Maksudnya pegang dengan sungguh-sungguh untuk menyelamatkan kaumnya, Jizbah dakwah, maknanya semangat dakwah. Jizbah ni ialah semangat dakwah, ialah untuk menyelamatkan. Apa jizbah dakwah? Apa keinginan daripada usaha dakwah yang kita jalankan? Ialah untuk menyelamatkan kita dan semua orang daripada neraka. Jadi untuk nak selamatkan, berdakwah ni, kita berdakwah kepada kebaikan untuk asal apa? Untuk selamatkan kita dan diri kita dan semua umat ini daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak sanggup untuk melihat manusia dibakar dalam api neraka, maka apatah lagi ke dalam api neraka, maka apatah lagi dimasukkan ke dalamnya selama-lamanya. Jadi kalau mati tanpa iman,
seorang yang mati tanpa iman, dan dia akan kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Bila Allah Subhanahu Wa Taala telah masukkan penduduk neraka ke dalam neraka dan penduduk syurga ke dalam syurga, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah perintahkan malaikat untuk membawa seekor kibas. Dan sebenar kibas itu ialah maut. Kibas telah ditukar, maut telah ditukar dalam bentuk kibas. Maka malaikat telah i'lan pada penduduk syurga dan neraka, kamu tahu tak apakah di tanganku ini? Mereka akan mengatakan bahawa, ya, kami tahu, itulah maut. Maka malaikat kata, hari ini maut telah disembelih. Jadi maut yang dulu mematikan manusia, dengan datangnya maut maka habislah manusia, tinggallah manusia di dunia ini, meninggallah manusia di dunia ini menuju ke alam baqa, menuju ke alam baqa. Maut adalah makhluk daripada makhluk Allah, dan sebagaimana kita adalah makhluk Allah, maka maut itu telah ditukar dalam bentuk kibas dan telah disembelih. Maka i'lan malaikat, tengoklah hari ini maut telah disembelih, maka tiada lagi maut, yakni tiada lagi kematian. Apabila penduduk syurga akan bergembira untuk selama-lamanya, dan penduduk neraka akan menangis untuk selama-lamanya. Kenapa? Mereka yang tak berimanlah akan menangis untuk selama-lamanya, kerana tiada lagi kematian di akhirat. Tiada lagi kematian di akhirat, dan maut telah disembelih. Maut telah disembelih. Jadi seorang tadi, jadi apatah lagi jika dimasukkan ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Nabi tidak boleh menahan keadaan perasaan seperti ini, sehingga Allah gambarkan kepada Nabi dalam menurut ayat, la'allaka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Muhammad, kenapakah engkau membinasakan dirimu? Kenapakah engkau membinasakan dirimu? Kerana dengan sebab tidak berimannya mereka-mereka itu. Nabi berfikir, menyedihkan diri sampai Nabi tension. Nak selamatkan umat ini. Mana Nabi sungguh sedihlah, sehingga seolah Nabi telah membinasakan dirinya terhadap fikir tersebut untuk menyelamatkan kaumnya daripada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menyelamatkan kaumnya daripada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila seorang meninggalkan solat, kita tengok, maka dia akan diam di dalam neraka selama satu hukub. Satu hukub sama dengan 80 tahun akhirat. Jadi kita nak beritahu berapa lama dalam neraka ni. Kalau tinggal satu sembahyang je, kalau sembahyang itu dan dia tidak bertaubat, dan jika taubat itu tidak diampun, maka satu tinggal solat fardu saja, maka dia akan diam dalam neraka satu hukub. Satu hukub sama dengan 80 tahun akhirat. 80 tahun akhirat biasa. Satu hari di dunia, Allah SWT telah berfirman, Inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi, satu hari dari hari-hari azab di sisi Tuhanmu adalah menyamai 1000 tahun daripada yang kamu, 1000 tahun dari yang kamu hitung. Surah Al-Hadid. Maknanya sehari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun di sisi pengiraan kita. Jadi 80 tahun akhirat. Jadi 80 tahun akhirat kita ambil genap saja 360 hari setahun. Jadi didarab dengan 80, itu baru dapat hari. Maka kita akan dapat 28 juta 800,000 tahun akhirat. 800,000 tahun akhirat. Apabila dan didarab dengan 1000 tahun untuk mendapat tahun dunia, maka kita akan dapatinya bila 80 darab 36, 360, kita akan dapat 28,800 hari. Didarab dengan 1000 tahun, kita akan dapati 28,800,000 tahun. Maksudnya satu hari tak sembahyang,
masuk dalam neraka jika dosa tak sembahyang tu tak diampun oleh Allah Ta'ala dan dia tidak minta ampun, maka terpaksa seorang itu kena diam dalam neraka selama satu hukuk, yakni sama dengan 80 tahun akhirat, yang didarab dengan 360 hari untuk dapat hari akhirat dan didarab dengan 1000 tahun untuk dapat hari dunia. Maknanya satu hukum itu nama-nama ya satu hukum, tapi sebenarnya 28.800.000 tahun dunia. Satu hukum tu 28.800.000 tahun dunia. Ribu tahun dunia, 28 juta tahun, 28.800.000 tahun dunia. Satu kali sahaja. Kalau satu hari 5 waktu, tinggal 5 waktu tu satu hari, maka jumlah tahunnya ialah berapa? Jumlah tahunnya 144 juta 144 juta tahun lah. Sebab kali dengan 4, sekali dengan 5, itu satu hari tinggal. Kalau 10 hari kali dengan 10, 1.44 bilion tahun. Bilion tahun. Allah, ramainya. Jadi sebab itu Nabi sedih kerana nak menyelamatkan umatnya tadi. Mengikut fakta JAKIM, orang yang tidak sembahyang di Malaysia ialah 83% pada 15 tahun yang lepas lah, semasa saya mengarang kitab ni lah. Maka asal dakwah ialah fikir 83%. Bermakna 17% lagi tak sembahyang lah. 17% saja yang sembahyang. Masih ramai lagi orang yang tak sembahyang. Tak sembahyang. 83%. Ramai daripada orang balik. Dulu telah kira kan, kita kira dah begitu. Asal dakwah ialah fikir dan risau mengenai keadaan umat supaya dapat selamat daripada azab Allah. Oleh itu, satu usaha yang begitu kuat memerlukan tenaga, wang dan masa untuk menyelamatkan seluruh manusia. Beristighfar. Nabi SAW sifat dia apa? Digambarkan dalam hadis baginda, daimul fikir, mutawasilul ahzan. Iaitu Nabi berada di dalam fikir yang berterusan. Fikir macam mana nak selamatkan umatnya. Dan mutawasilul ahzan, risau yang berpanjangan. Ramai orang yang tidak mendirikan solat semasa safar. Dalam perjalanan ramai orang tinggal solat. Jika kita fikir, kita perlu fikir perkara ini. Jizbah dakwah Nabi, semangat dakwah yang dijalankan oleh Nabi. Ini yang lama sikit lah. Yang terbaru tu kena tengok baliklah fakta tadi. Ni semasa saya menulis ni. Beberapa belas tahun yang lepas dalam penulisan. Kadang-kadang penulisan. So kena tengok baliklah fakta-fakta tadi yang dikeluarkan. Kita perlu fikir perkara ini. Jizbah dakwah Nabi ialah untuk menyelamatkan seluruh umat daripada azab Allah. Kalau terbaru, saya rasa kurang lagi. Tapi ada pertambahan dah. Saya diberi satu kursus. Dan mungkin saya dah beritahu, saya dah beri satu kursus untuk mengendalikan pelajar-pelajar kolej. Pelajar kolej, ada ustaz tu dia fikir banyak. Dia kata pelajar kolej dia tak sembahyang, tak tahu wuduk dan sebagainya. So dia saat IP institute apa tahu yang jadi orang-orang yang nak masuk situ tu orang-orang ada pelajaran lah, orang-orang yang ada pelajaran lah. Tapi dia kata lihat sikit nak sembahyang budak-budak. So dia ambil kursus lah untuk pergi. Saya dengan Cik Johar lah, Tuan Johar, kita pergi kat situ. Jadi kursus tentang pagi hingga petang, tentang ambil wuduk, tentang air, ambil wuduk dan sembahyang. Jadi bila kita dapatilah
bila kita dapati bahawa orang tak sembahyang tadi, ramai pelajar-pelajar di antara yang 70 tu, bila kita tanya dia siapa di kalangan tuan, di kalangan pelajar-pelajar, bila dah rapat dengan kita dan kita tanya siapa di kalangan pelajar-pelajar ni minggu ni tak tinggal solat, angkat tangan. Cuma yang angkat tangan 7 orang daripada 70. So 1/10, 10% saja yang sembahyang dibandingkan dengan 90% lagi tak sembahyang. Jadi dia tengok keadaan-keadaan yang berbeza lah. Begitu. Pemisalan ilmu dan petunjuk seperti 3 golongan. Jadi permisalan ilmu dan petunjuk yang Nabi bawa ini adalah seperti 3 golongan. Wa Nabi Musa radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam masalu ba'asani Allahu bihi minal huda wal ilmi kama salil ghais al-kasiri asaba 'ardan fakanat minha ta'ifatun tayyibatan faqabilatil ma'u fa'anbatatil kala'a والغشب الكثيرة وكانت منها أجادب الأمسكة الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك الماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقها في الدين saya ambil fa'ala yaf'ulu faqha fi din nafa'ahu ma ba'asani Allahu bihi fa'alima wa 'allama wa masalu man lam yarfa' bizalika ra'san falam yaqbal hudallah alladhi ursiltu bihi muttafaqun alaih. Sayyidina Abu Musa radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan bagi perkara yang Allah utuskan daku, yakni petunjuk dan ilmu. Allah utuskan aku atas dasar untuk sebagai petunjuk, membawa petunjuk lah. Yakni petunjuk ni membawa petunjuk dan membawa ilmu. Samalah seperti hujan lebat yang menghujami bumi. Jadi perkara yang dibawa Nabi SAW dibawa sebagai membawa petunjuk dan membawa ilmu pada umat ni, membawa ilmu dan petunjuk pada umat ni seperti hujan, Nabi kata, yang membasahi bumi, yang menghujani bumi. Di antara bumi ada tanah yang bagus dan boleh menerima air, maka ia menumbuhkan rumput-rumput yang banyak. Dan di antaranya bahagian tanah yang keras dan menakung air, maka Allah memberi manfaat dengannya akan manusia dan mereka meminumnya, memberi minum binatang dan mengairi tanaman. Dan hujan juga menghujani bahagian yang lain, yang ia hanya tanah rata lagi kering, yang tidak dapat menakung air dan tidak menumbuhkan tumbuhan. Demikianlah perumpamaan bagi orang yang memahami agama dan mengambil manfaat daripada apa yang Allah utuskan daku dengannya. Maka dia belajar dan mengajar. Dan juga perumpamaan bagi orang yang tidak mengambil tahu langsung tentang perkara itu dan tidak menerima petunjuk yang aku diutuskan dengannya, muttafaqun alaih. Di sini Nabi SAW memberitahu 3 jenis tanah. Satu tanah yang lembut. Satu tanah yang lembut, yang mana bila air hujan turun, maka tanah tadi dia menyerap air. Dia menyerap air dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tanah tadi dia boleh serap air, dia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan memberi manfaat lah, menumbuh tumbuhan. Jadi kalau kita gali tanah tu pun ada air, dan tanah tadi mampu untuk menumbuhkan air dan memberi manfaat pada orang ramai. Satu lagi tanah yang keras. Tanah yang keras dihujani. Tanah tu dia tak boleh nak tumbuhkan, dia tak boleh nak serap air, cuma dia boleh takungkan air.
dia boleh takungkan air. Macam kalau kita pergi di kawasan pergunungan, dua buah gunung tu, iaitu bukit tu, dua buah bukit, maka di bawah bukit tu ada satu tempat tangkungan air apabila hujan berlaku. Dan di situ dia cuma dapat menakungkan air. Air itu dapat digunakan oleh orang ramai, dan air itu dapat digunakan oleh binatang-binatang, tapi dia sendiri tak ada manfaat sebab dia hanya menakungkan air saja. Yang ketiga seperti curam. Curam ni tanah curam. Bila air turun, dia galirkan air saja. Air tu mengalir saja melalui dia. Dia tak dapat takungkan air, ia tak dapat takungkan air, dan dia pun tak dapat menyerap air. Air cuma lalu. Itu keadaan tiga jenis situasi tanah yang digambarkan pada Nabi. Macam mana pengutusan baginda tentang hidayat yang baginda bawa dan ilmu yang telah dibawa oleh Nabi. Ma ba'asani Allah. Perumpamaan hidayat yang Nabi tadi membawa hidayat dan ilmu yang Allah utuskan daku dengannya. Hidayat ni memberi makna mustarak juga. Hidayat adalah memberi makna mustarak. Hidayat ialah satu lafaz mustarak yang memberi dua makna, yang lebih daripada satu lah. Hidayat juga lafaz mustarak. Lafaz mustarak, perkataan huda samalah dengan perkataan hidayat, semakna. Huda pun masdar, hidayat pun juga masdar. Huda dan hidayatan. Hidayatan. Hada yahdi hidayatan. Hada yahdi. Hada yahdi. Hada yahdi hidayatan. Hada yahdi hidayatan. Itu fi'il yang naqis yayi. Fa'ilam. Huruf fa'ilam dia, huruf lam dia dengan kalimah ya. Sebab tu kita panggil dia naqis yayi. Kalau dalam saraf ni naqis yayi. Huruf aslinya ha, dal, ya. Ha, dal, ya. Hal, dal, ya. Jadi dia naqis yayi kalau dalam ilmu sarafnya. Jadi hada yahdi hidayatan. Jadi hidayah ini ialah lafaz mustarak yang mempunyai sekurang-kurangnya dua makna. Jadi di sini hidayat memberi dua makna. Bila perkataan hidayat kita nisbahkan kepada Allah, Allah memberi hidayat, maka ia memberi makna isal ilal matlub. Ia memberi makna isal ilal matlub, iaitu menyampaikan seorang tadi kepada matlamat yang ingin disampaikan. Maknanya dia telah mengambil satu orang tadi dia telah menyampaikan, dia telah bawa orang tadi kepada matlamat yang nak dicapai. Jadi bila kita nisbahkan hidayat itu daripada Allah, hidayat itu nisbah kepada zat Allah, Allah memberi hidayat, maksudnya Allah telah menyampaikan seorang itu kepada matlamat yang nak dicapai. Apabila hidayah, perkataan hidayah ini dinisbahkan kepada manusia, iaitu kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW tidak boleh memberi hidayat. Maknanya Nabi tak boleh menyampaikan seorang itu kepada matlamat. Cuma Nabi sebagai penunjuk jalan. Jadi hidayat bila dinisbahkan kepada Nabi, dia memberi makna ira'atut tariq, sebagai penunjuk jalan. Ira'atut tariq, sebagai penunjuk jalan saja. Tapi apabila hidayah ini dinisbahkan kepada zat Allah, maka ia memberi makna isal ilal matlub. Isal tu sampai kepada matlamat, dan sebagai pembawa jalan. Jadi kalau kita gabungkan hidayah ni daripada Nabi dan hidayah daripada Allah, iaitu ira'atit tariq isal ilal matlub. Itu memberi makna hidayah. Ira'atut tariq isal ilal matlub. Innaka la tahdi man ahbabta. Innaka la tahdi man ahbabta. Muhammad, kamu tidak boleh memberi petunjuk kepada orang yang kamu
sukai, walakinallaha yahdi man yasha, tetapi Allah Ta'ala boleh memberi hidayat dan petunjuk pada orang yang Allah kehendaki. La tahdi, menafikan hidayat di sini. Kamu Muhammad tak boleh bagi hidayat. Maksudnya tidak boleh maknanya tidak boleh menyampaikan seorang tadi kepada matlamat yang nak dicapai. Cuma jadi di sini menafikan isal ilal matlub lah. Menafikan isal ilal matlub, tetapi tidak menafikan ira'atul tariq. Nabi tidak menafikan ira'atul tariq. Kamu tak boleh bagi petunjuk, kamu tak boleh bagi hidayat. Maksudnya kamu tidak bukan menafikan kamu ni menafikan ira'atul tariq sebagai penunjuk jalan. Dia tidak menafikan penunjuk jalan di sini, tapi menafikan isal ilal matlub. Menafikan isal ilal matlub. Jadi hidayat itu memberi makna. Jadi sebab itu apabila kita lihat, dia sebenarnya hidayat itu juga dia boleh mutaaddi dengan dua maf'ul dan boleh mutaaddi kepada maf'ulnya. Boleh mutaaddi dengan ila dan boleh mutaaddi dengan ala. Itu panjang lagi lah dalam makna hidayat. Dan kitab ini diterangkan panjang lebar dengan dalam kitab apa dia tu, Syarah Tahzib oleh Allamah Taftazani rahmatullah alaih, memberi makna hidayat tadi. Okey, beri makna hak dan hidayat dan sebagainya. Hidayat tadi ira'atut tariq. Cuma faham ginilah, hidayat, nisbah hidayat bila disebut kepada Nabi, dia sebagai penunjuk jalan. Kalau nisbah hidayat yang ditujukan kepada zat Allah sebagai penyampai matlamat, untuk menyampaikan seorang itu kepada matlamat yang diinginkan. Okey. Cuma Nabi sebagai penunjuk jalan. Hidayat yang dinisbahkan kepada Nabi sebagai penunjuk jalan. Macam contoh, kita berada di satu tempat. Tuan, boleh tak saya nak pergi ke tempat stesen kereta api. Saya misal duduk di Seri Petaling, dia kata, boleh tak tunjuk pada saya untuk saya pergi ke stesen LRT. Orang tu berkata, okey, tuan tunggu kat sini, akan datang bas, ataupun tuan ambil kereta dulu. Bas tu, dia nak pergi ke LRT, dia ada bas tu, macam bas mini wilayah tu pada awal-awal tahun 2000 dulu tu. Nak pergi ke LRT, dia ada bas mini wilayah. Bas mini wilayah yang digunakan untuk bas BMW tu, bas mini wilayah tu. Kita ingat tahun 80-an kan, KL dia ada bas mini wilayah, bas BMW. Orang panggil, kau naik apa pergi kerja? BMW, bas mini wilayah. Kakak saya selalu dia naik bas mini wilayah tu, nak pergi kerja pada tahun 70-an dulu. Pada tahun 70-an dulu. Jadi, okay, kamu naik sini, kamu tunggu BMW, bas mini wilayah, tapi dia tulis itu bas LRT dah lah. Tu dia tukar warna biru merah kepada bas LRT. So naik situ, kamu naik sini, so kamu pergi. Ataupun kamu ambil taksi, kata saya nak pergi ke LRT Seri Petaling atau Bukit Jalil. Macam tu aja, dia bagi tahu jalan saja. Tu kamu usaha sendirilah, menunjuk jalan saja sebagai penunjuk jalan. Ada tu tak, dia kata saya tak pandai langsung lah. Okey, kamu ikut saya, dia pegang tangan tadi, ikut dia naik bas atau naik kereta dan terus sampai kepada LRT, sampai kepada matlamat. Sampai kepada matlamat yang nak dicapai. Bila hidayah tadi daripada Allah, dia sampai kepada matlamat yang nak dicapai. Bila hidayah tadi dinisbahkan kepada Nabi, maka dia sebagai penunjuk jalan. Okey. Dia faham sikit makna hidayah tadi. Okey. Jadi perumpamaan hidayah dan ilmu yang Allah utuskan daku dengannya. Nabi, Allah Ta'ala telah utuskan Nabi sebagai penunjuk jalan. Hidayah di sini makna dia sebagai penunjuk jalan. Ira'atut tariq. Ira'atut tariq, sebagai penunjuk jalan. Dan Allah Ta'ala juga hantar bagi ilmu kepada Nabi SAW. Jadi Nabi bawa ilmu tu agama lah. Hidayah tu kerja agama lah. Gitu. Kalau kita senang terjemah tu, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq
liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah hantar nabi-nabi. Wallazi arsala rasulahu. Allah Taala telah hantar rasul-rasul, nabi-nabi dan rasul-rasul. Wallazi arsala rasulahu, zat yang telah mengutuskan rasul. Arsala rasulahu bidinil haq. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Bil huda wa dinil haq. Dua. Bil huda, Allah Ta'ala telah hantar Rasul itu sebagai huda, penunjuk jalan, sebagai penunjuk jalan, dan wadinil haq, dan agama. Penunjuk jalan, usaha lah. Jadi sebab itu agama dan usaha agama. Sebab tu kalau orang dakwah kata dia ada dua kerja Nabi. Satu, agama Nabi bawa, ilmu lah. Dalam ilmu tu ada agama lah. Ilmu tu sebagai agama lah. Ilmu agama lah. Begitu. Dan satu lagi, hidayah. Hidayah tu kerja agama. Jadi Nabi bawa agama dan Nabi bawa kerja agama. Nabi bawa agama dan Nabi bawa kerja agama. Jadi Nabi buat kerja agama dulu. Nabi datang, Nabi diberi agama dan Nabi buat kerja agama. Jadi dua benda ni saling tak sumpah. Saling tak tumpah. Bukan agama saja, Nabi bawa agama tinggal saja. Tak, Nabi bawa agama ikut engkau. Kau nak buat ke tak nak buat, terpulang pada engkau. Tak, Nabi bukan begitu. Nabi bawa kerja agama, iaitu hidayah tadi. Bil huda, Nabi diutus oleh Allah, zat yang mengutus Nabi tadi. Bil huda, dengan hidayah. Apabila kita nisbahkan kepada Nabi dan Rasul, dia memberi makna ira'atut tarik, penunjuk jalan. Maksud penunjuk jalan, orang yang berusaha lah. Orang yang berusaha bertungkus lumus. Jadi orang yang berusaha lah kepada agama. Dan juga agama bil huda wa dinil haq, iaitu agama yang hak, iaitu ilmu dan agama yang hak. Jadi dua benda. Dia bukan hidayah, dia bukan agama saja Nabi bawa agama kepada kita, tak? Nabi bawa agama dan Nabi bawa usaha agama. Jadi untuk mendatangkan manusia kepada agama, maka usaha agama, iaitu hidayat, usaha hidayat. Usaha untuk orang kepada hidayat, iaitu usaha tungkus lumus kita, pujuk rayu kita, pujuk rayu Nabi, doa Nabi, pujuk rayu pendakwah, pujuk rayu da'i Nabi, pujuk rayu mengajak umat ini kepada jalan yang sebenar sebagai penunjuk hidayat. Sebagai penunjuk hidayat. Okey, boleh faham Jadi perumpamaan hidayat. Hidayat ni usaha lah. Hidayat ni ira'atut tariq lah, penunjuk jalan. Penunjuk jalan ni orang yang berusaha lah. Begitu. Dan ilmu. Ilmu tu agama lah. Dalam ilmu tu ada agama. Ilmu dan agama yang Allah. Tapi saya sebut di sini hidayat dan ilmu. Sebab saya mengambil daripada perkataan atas. Ya. Huda dan ilma. Minal huda dan ilma. Min tu min bayaniyah di situ. Yaitu. Bukan daripada petunjuk dan daripada ilmu. Tak. Iaitu Nabi membawa. Dia kalau kita terjemah tu masalu ma ba'asani Allahu bihi minal huda. Tempat minal huda tu ganti. Tempat ma tu ganti minal huda. Sebab ma tu ma mausul, tapi dia tu min tu bayang pada ma tadi. Min tu bayang pada isim mausul tadi. Min tu bayang pada ma tadi. Dia bukan min tu daripada min bayaniyah, min tabi'iziyah, bukan. Min sebahagian, bukan. Min daripada makna daripada, bukan. Dia min tu min bayaniyah, dan min bayaniyah itu memberi makna iaitu, ialah. Begitu. Dia bahasa Arab ni, dia min tu bukan makna dia daripada. Jadi min di sini min bayan kepada ma, iaitu masalu ma. Permisalan apa tu kita ganti dulu. Permisalan misal sebagai pembawa hidayat dan ilmu. Allah Ta'ala telah hantarkan aku tadi dengan hidayat, kerja dan ilmu. Allah Ta'ala pemisalan aku dengan hidayat dan ilmu yang Allah hantarkan aku dengannya. Begitu. Jadi min di sini ialah min bayaniyah. Ia terus menggantikan tempat ma. Tempat ma tu kita ganti dah min. Min tu apa dia? Permisalan, petunjuk dan hidayat. Permisalan, ma tu apa?
Kalau kita terjemah lafzi, apa pemisalan apa-apa yang Allah utuskan aku dengannya. Tak, ganti tempat min tu ma, ganti tempat ma tu minal huda dulu, iaitu minal huda, pemisalan, petunjuk dan ilmu yang Allah utus aku dengannya. Yang ni tak payahlah. Pasal kita letaklah min bayaniyah tu tempat ma. Itu kan ada konsep terjemahan dari segi nahwu lah, dalam konsep min bayaniyah tadi. Jadi min nak terjemah min bayaniyah tu. Sebab tu kalau nak faham satu-satu konsep tu, dia dalam nahwu lah, nahwu dan saraf lah. Calon. Kerana min di sini ialah min bayaniyah, maka ia terus menggantikan ma. Ada 3 jenis tanah. Jadi 3 jenis. Nabi dihantar untuk berusaha, usaha dakwah dan agama. Nabi bawa usaha. Sebab tu orang dakwah kata Nabi ni dia bawa kerja agama dan dia bawa agama. Maknanya hidayah dan ilmu. Hidayah dan ilmu. Yang kita fokuskan kepada agama dan kerja agama dengan satu ayat, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli. Okey. Tanah pula bila macam hujan tadi, dia umpama hujan lah. Hujan yang menghujani kepada 3 tempat tanah. Tanah tadi dihujani pada 3 tempat tanah. Ada 3 jenis tanah. Tanah yang bagus, boleh digunakan untuk bercucuk tanam. Dan tanah tadi dia boleh menakung air. Menakung air ni mana dia serap air lah. Di kawasan lembah. Kawasan lembah, tanah lembah. Tanah yang keras yang tidak boleh bercucuk tanam, tapi hanya boleh menakungkan air saja. Dia boleh takungkan air sahaja. Disebabkan dikelilingnya oleh kawasan tinggi. Dia seperti kawasan bukit, dia curah juram di situ, dia dikelilingi bukit juram. So di kawasan tinggi tadi, ia tidak memberi manfaat kepada dirinya sendiri dan tidak memberi manfaat, tetapi memberi manfaat kepada orang lain. Tanah yang curam dan rata, yang tidak menakut air. Lepas tu tanah yang curam pula, di tempat curam tu, tanah tu sendiri tempat curam, air turun mengalir sahaja. Begitu, air yang mengalir begitu sahaja tanpa memberi faedah kepada tanah itu sendiri dan juga kepada orang yang mendudukinya di situ. Perumpamaan ilmu yang Nabi diutuskan dengannya, seorang itu belajar dan dia juga mengajarkan kepada orang lain. Maksudnya dia belajar dan dia terus ajar pada orang lain. Dan pada orang yang tidak mengangkat kepala. Orang tak endah saja pada orang yang tak mengangkat perkara. Maksudnya orang tak endah apa yang diajar, apa yang dipanggil, apa yang diseru, apa yang didakwahkan tadi. Dia tak endah saja, buat dono je. Gitu. Iaitu yang tidak mengendahkan peringatan dan nasihat kepadanya. Dalam perbandingan ini, tapi cuma perbandingan ini dalam hadis ini ada 2 saja. Ada 2 perbandingan. Jadi sedangkan insan tadi terbahagi kepada 3. Dalam perbandingan ini terdapat persoalan. Sedikit persoalan lah. Kalau kita tengok daripada strategi terjemahan tu, dapat persoalan. Apa persoalannya? Pemisalan ada 2 dan misal diberi 3. Pemisalan diberi 2 je dan misal dibawa 3. Jadi salah. Iaitu, maka ia tidak ada kesinambungan. Sepatutnya pemisalan dan misal tadi, apa yang nak dimisalkan dengan misal tadi, misal dengan mumasallahu. Misal dan pemisalannya dipanggil mumasallahu dalam bahasa Arab. Misal dan mumasallahu. Misal dan mumasallahu. Misal dan mumasallahu. Itu ta'rif tu mumasallahu lah. Mu'arraf lah. Ta'rif tu ialah mu'arraf. Mu'arrif. Ta'rif tu mu'arrif. Mumasallahu lah. Tapi kalau kita tengok dalam misal, dia panggil mumasallahu. Kalau kita tengok ta'rif, dia panggil mu'arrif. Apa yang nak dijelaskan oleh mu'arraf tu perkara yang perlu dijelaskan. Misal atau mu'arraf sama, ta'rif atau mumasallahu sama saja. Cuma ini digunakan perkataan ta'rif, ini digunakan perkataan misal. Begitu tempat-tempat yang digantikan lah. Sama saja dalam, kalau kita tengok dari segi, di sini benda ni kita belajar di dalam ilmu bayan dan badik dan ma'ani. Ilmu balaghah. Di sini kita belajar dalam ilmu balaghah. Ilmu balaghah kita boleh faham misal, mumasallahu, tashbih dan sebagainya. Khair. Jadi sebab tu kita belajar ilmu
kita belajar fan tu, fan. Tapi fan ni yang membawa pemahaman pada Al-Quran dan hadis. Cuma tuan-tuan belajar fan tu tak membawa kepada Quran dan hadis. Tuan-tuan belajar juga ilmu fan, ilmu doktor, ilmu engineer, ilmu fan kan. Kita dah daurah tu kan ilmu fan tu. Tuan-tuan belajar juga fan. Tuan-tuan tak kata ilmu dah sekarang bagus. Tuan-tuan cakap saya fan dah. Tapi fun lah, fun, F-A-N. Ada yang tulis F-U-N, fun. Ada bila tanya ustaz, ilmu fun tahu? Oh, dia Inggeriskan dia F-U-N, baca dia fun. S-U-N, baca dia bukan sun, sun. Tuan-tuan betul dia fun, ilmu fun. Dia ada dua, fun ada dua. Fun yang tidak membawa kepada pemahaman asal, dan fun yang membawa kepada pemahaman Quran dan hadis. Fun yang tidak membawa kepada pemahaman Quran dan hadis, dan fun yang membawa kepada pemahaman Quran dan hadis. Jadi ilmu badi', balaghah, ma'ani, sarah, nahu ni dia panggil fun juga, funun juga. Dia panggil funun juga dan fun juga, tapi membawa kepada pemahaman Quran dan hadis. Ilmu doktor, engineer, architecture, dia ilmu fun juga, tapi dia tak membawa kepada pemahaman Quran dan hadis. Dia membawa kepada pemahaman apa yang nak dicapai saja tadi daripada dunia. Jadi fun tu juga terbagi kepada dua. Telah kita pelajari dia dalam Kitabul Ilmu dahulu. Kita dah belajar pada Kitabul Ilmu di dalam daurah 1 dan daurah 2. Dalam daurah 1 dan daurah 2. Jadi pada siapa yang tidak menyertai daurah 1 dan 2, nanti saya akan keluarkan video, dan di situ tuan-tuan boleh dapatkanlah dengan ada sedikit pembayaran lah. Ada sedikit pembayaran, tuan-tuan dapatlah untuk dapatkan video tadi. Sebab orang nak dapatkan fun tu, dia masuk daurah. Jadi pada mereka yang tak sempat, saya akan buat video lah tadi. Saya akan buat program tadi, dan boleh mudah, dan kadang-kadang mudah. Yang saya mengajar yang ni pun, yang mengajar hari-hari pagi-pagi ni pun, saya akan videokannya supaya mudah. Videokan satu-satu bab atau satu-satu kitab. Nanti bila orang beli kitab, kalau orang selepas ni lah dia nak belajar, dia nak beli kitab, so tuan-tuan dapat belajar direct dengan saya. Tapi kalau orang selepas ni dia nak belajar, dia nak beli kitab, so saya akan sertakan dengan video tadilah, dengan video selalu supaya mudah kitab dan video tadi, supaya mudah pembelajaran yang akan datang. Sebab ramai masa dulu sebelum ni, dia orang dah beli, tapi dia orang baca tak faham. Dia kata, ustaz kena terangkan juga. Ilmu tujuh, ilmu ni lah. Ilmu agama ni lah. Ilmu agama ni, ilmu yang nak ilmu satu ilmu agama, dan ilmu fan ni ilmu yang mana alat ni. Dia panggil ilmu tu alat. Alatul ilm. Alat-alat yang dihasilkan untuk memahami agama. Tapi dia dikira agama jugalah, sebab dia membelajar ilmu fan tadi, funun tadi, balaghah, ma'ani tadi, maka dia dikira ilmu agama jugalah, sebab dia membawa kepada pemahaman agama. Kalau ilmu matematik, ilmu apa semua ni, dia tak membawa kepada pemahaman agama. Begitu. Dulu saya tak terangkan di situ. Di sini saya terangkan. Khair. Yalah. Jadi perumpamaan ilmu dan Nabi utuskan dengannya. Seorang itu belajar dan dia mengajarkannya kepada orang lain. Dan pada orang yang tidak mengangkat kepala, maka dia tidak mengendahkan peringatan dan nasihat kepadanya. Dalam perbandingan ini, jadi di sini ialah dalam perbandingan ini misal, maknanya misal dengan mumasal lahu. Jadi dia serta pertama ialah perbandingan ini terdapat persoalan. Sebab apa? Pemisalan ada dua. Permisalan, misal ada tiga. Pemisalan, jadi apa yang dimisalkannya, mumasallahu ada tiga, ada dua. Jadi pemisalan ada dua, dan misalnya di bawah ada tiga. Misal, mumasallahu ada tiga, tapi pemisalan ada dua. Maka ia tiada kesinambungan. Jawabnya, insan terbagi kepada tiga golongan. Seorang yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya kepada orang lain, serta dia sendiri beramal dan menyebabkan orang lain juga beramal. Kedua ialah orang yang belajar tapi tidak beramal, tidak juga mengajar kepada orang lain.
Itu dia ada dua. Orang yang belajar pun ada dua situation. Sebab tu mumasal lahu tadi tu misal ada 3 tapi mumasal lahu ada 2. Jadi orang yang belajar pun ada dua situation. Kita timbulkan dua. Dia belajar, dia beramal, dan dia belajar, dia mengajar, dan dia beramal, dan dia mengajar orang lain. Orang yang belajar, dia belajar juga. Belajar tapi dia tak amal, dia tak ajar pada orang lain. So dia ada dua situation. Di situ orang yang belajar tu ada dua situation. Belajar, amal, dan sampaikan. Belajar, tak amal, tak sampaikan. Sebab tu tuan-tuan, kita niat belajar, amal, dan sampaikan. Dengan salah satu caranya share lah. Share tu pun salah satu langkah, alat untuk mudah kita beramal. Dengan kita share, maka video itu akan kekal, video itu akan save. Bila save, maka tuan-tuan akan tengok balik dengan niat untuk mendalami balik, memahami balik, dengar 2-3 kali, seorang-kurang pun dengar takrar tu, dengar ulangan, faham betul-betul, dan kita amalkan dan kita sampaikan. Kita amalkan dan kita sampaikan. Itu konsep dia tadi. Jadi ada bukan belajar saja, lepas tu tapi tak amal, tak sampaikan. So dalam dua situation orang yang belajar. Okey. 3 orang yang tak belajar. Jadi sebenarnya orang belajar dan tak belajar. 3 jugalah, tapi dia bagi 2. Belajar dan tak belajar. Yang belajar ada 2 keadaan, dan satu lagi yang tak belajar ni. Jadi jawapan itu jawapan pertama lah. Sebab apa dia jadi 2? Sebab dia kata belajar dan tak belajar. Tapi kita dah tafsirkan balik. Belajar ada 2. Belajar, amal, dan sampai. Belajar, tak amal, tak sampai. Dan ketiga, tak belajar langsung. Orang tak endah langsung. Atau jawapan kedua ialah pada tanah yang boleh menakung air dan memberi faedah kepada orang lain. Ada tanah orang. Jadi tafsir yang kedua. Jawapan kedua ialah pada tanah yang boleh menakung air dan memberi faedah kepada orang lain. Tanah jenis ini terbahagi kepada 2. Tanah yang boleh menumbuh tumbuhan dan tanah yang tidak boleh menumbuh tumbuhan. Sama je kan ilmu, belajar dan amal. Ilmu, belajar ilmu, amal dan sampaikan. Dan belajar ilmu, tak amal, tak sampaikan. Tanah tadi yang boleh menakung air dan mampu untuk menumbuhkan air, untuk menumbuhkan tumbuhan. Dan tanah juga boleh takung air, tapi dia tak boleh menumbuh tumbuhan. Tanah yang lain ini lah tanah yang, dan tanah yang ketiga ialah tanah yang tak boleh takungkan air langsung. Ada orang yang tidak memahami, ada orang yang boleh memahami. Ada orang yang dia boleh memahami sesuatu tetapi tidak boleh memahamkan orang. Dia satu faham, satu tafhim. Satu faham. Tafhim tak? Boleh tak terangkan orang? Boleh tak fahamkan orang? Tafhim ni susah lah ustaz. Faham tu okey lah untuk diri sendiri. Jadi ada orang yang boleh memahami sesuatu, dia boleh faham, dan tapi dia nak terang ke orang tak pandai, tak tahu lah nak terang. Tanya balik tengok video ustaz balik nak terang tak pandai begitu. Untuk memaham seorang yang cerdik dan faham, perlu turun dirinya ke tahap yang bawah untuk memahamkan orang lain. Tafhim ni dia susah. Faham mudah. Bila orang mengajar kita boleh faham dengan IQ dan kebolehan IQ yang ada pada kita. Sebab IQ itu ialah salah satunya untuk kefahaman. Kalau kita tak ada IQ zero, nak faham pun tak boleh. Jadi satu orang yang tinggi. Jadi sebab itu dia guru yang bagus ialah orang sederhana, orang yang berpemikiran sederhana. Orang yang berpikir, bukan saya nak beritahu orang yang memang highest IQ ni dia tak boleh fahamkan orang, sebab dia terlampau tinggi, dia ke depan, tahu tak? Dia ke depan sangat. So dia nak fahamkan orang belakang ni susah. Dia beritahu gini kau buat. Gini kau buat. Jadi guru tu dia hebat, sebab tu guru dia melahirkan guru yang melahirkan orang yang kelas A, guru yang melahirkan orang kelas B, dan guru kelas C tu nak buat macam mana? Dan itu minallah dah, kita terima dan redha aja. Cuma dia kena belajar apa yang wajib ke atasnya sahaja sebagai melepaskan fardu ain ke atasnya. Tapi orang grade A dan grade B ni, so grade B ni biasanya tafhim yang tinggi.
Tapi grade A dia boleh jadi tafhim juga. Tapi dia kena turun level lah. Dia kena turun level dia. Sebab dia berada di level yang tinggi. Satu orang tu dia berada di level yang tinggi. So dia nak fahamkan orang, dia kena turun pada level pemahaman orang tadi. Supaya misal ataupun cara pemahaman yang diberikan tadi, dia mesti setaraf dengan orang yang dia nak fahamkan. Jadi orang yang tinggi ni, dia nak fahamkan orang dah. So dia kena turunkan level dia. Dia turunkan level. Dia sanggup mencemar dirinya, dia sanggup menghancurkan dirinya seperti lilin membakar. Seperti ulama-ulama kan, Masya Allah, kefahamannya yang begitu tinggi, sanggup memberi masa, sanggup menghasilkan kitab-kitab yang besar untuk memberi penerangan kepada masyarakat dan umat. Sanggup turun dalam masyarakat, sanggup bersama dengan masyarakat. Itulah para-para nabi dan para-para anbiya dan para-para salihin, para-para syuhada minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin wa hasuna ila zalika rafiqa. Jadi wahasuna. Jadi itulah yang apa yang difahamkan. Jadi orang yang faham, maka dia nak tafhimkan orang. Faham dan tafhim. Faham tu dia individu dia. Tafhim macam mana dia nak fahamkan orang. Faham dan tafhim. Dan untuk tafhim ni, dia perlu rendahkan dirinya. Dia perlu turun statusnya. Untuk bersama. Dan Nabi SAW, dia sanggup turunkan status dia. Macam mana untuk mempengaruhi seorang tadi, untuk menarik minat seorang tadi. Bila Nabi SAW telah dakwah, Abu Raihanah. Abu Raihanah ni, dia seorang ahli kusti. Abu Raihanah, dia seorang ahli kusti. Abu Raihanah kata, Muhammad, aku boleh terima Islam bila kau lawan aku, kau kalahkan aku. Aku tak nak apa pun. Bila aku ni orang ahli kusti, ahli wrestler, tinju, wrestling. Aku ni boleh terima engkau bila kau lawan aku dan kau kalahkan aku. Jadi seorang Nabi sanggup melayani umatnya untuk petunjuk dan hidayat kepada umatnya. Nabi kata, okey, aku sedia nak lawan kamu. Maka Abu Raihanah telah bersama dengan Nabi. Abu Raihanah ambil hari satu masa tertentu untuk bertinju dengan Nabi. Nabi SAW satu orang yang mana kekuatan jasmaninya pun kita tahu sama dengan 4,000 lelaki. Seorang Nabi, kekuatan jasmaninya seperti 40 lelaki syurga. Satu lelaki syurga sama dengan 100 lelaki dunia. Telah kita jelaskan dulu kan, kenapa Nabi boleh kahwin ramai. Sebab kekuatan jasmani yang ada pada Nabi tadi, 4,000 lelaki. Satu orang lelaki dia ada kota 4. Walaupun dia tak guna kota tu, cuma dia ada kota 4. Dan 4,000 lelaki, kotanya 16,000 wanita. Seorang Nabi boleh mengahwini kekuatan jasmani yang ada pada baginda ialah seperti 4,000 lelaki. Abu Dujana tu siapa? Abu Raihanah tu siapa? Satu orang pahlawan saja. Bila bertempur dengan Nabi, Nabi telah mengangkat Abu Raihanah dengan 2 potong jarinya sahaja. Nabi angkat 2 potong jari. Nabi angkat, dia pun terbalikkan Abu Raihanah. Abu Raihanah terkejut. Biar betul. Lawan sekali lagi, tak acik. Nabi pun angkat dia dengan 2 potong jari Nabi saja. Nabi jatuhkan dia. Nabi tumbangkan dia. Dia kata, ni orang luar biasa ni. Tapi aku tak percaya. Sekali lagi Muhammad. So Nabi sanggup turunkan darjahnya untuk melayani kerenah-kerenah umatnya atas maksud hidayat dan petunjuk dan ilmu yang telah Nabi bawa. Nabi jatuhkan dia, Nabi. Dia jatuhkan kali ketiga, Nabi jatuhkan Abu Raihanah. Jatuhkan Abu Raihanah dengan 2 potong jarinya saja. Selepas jatuh kali ketiga,
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abu Raihanah dia kata aku syahadah. Tapi bila dah jadi orang Nabi, Abu Raihanah lah orang yang mana telah menjadi perisai kepada Nabi sewaktu panah telah datang di hari Uhud. Abu Raihanah ni dia tahan badan dia sebagai perisai kepada Nabi. Sewaktu Nabi mengalahi peperangan Uhud, semasa Nabi kalah dalam peperangan Uhud, maka panah telah datang kepada Nabi. Panah telah datang kepada Nabi seperti hujan. Panah datang di Uhud tu. Maka Abu Raihanah seorang yang menjadikan badannya sebagai perisai untuk menahan Nabi. Abu Raihanah tahan Nabi dengan perisai. Dia jadi perisai dia. Bersanggup berkorban untuk baginda kerana pengorbanan baginda. Kerana pengorbanan baginda. Jadi orang yang memahami, pendek aja, tiga baris ayat saja. Tapi saya terangkan panjang di situ sebab saya nak bawa cerita di situ panjang. Sebab kadang-kadang betul lah, kalau saya bawa cerita di situ, saya bawa apa saja pemahaman di situ, cerita-cerita yang bersangkut paut dengannya, dia tak jadi 10 jilid lah, dia akan jadi 30 jilid kitab ni. Tu saya tak buat macam tu. Saya nak pendekkan sekurang-kurangnya. Orang lain tu, kalau ustaz-ustaz lain dia nak syarah, dia syarah lagi lah, dia banyak lagi nak syarah-syarah tu. Ada orang yang boleh memahami sesuatu tapi tidak boleh memahamkan orang lain. Untuk memahamkan seseorang yang cerdik dan faham, perlu turunkan dirinya ke tahap bawah untuk tafhim, memahamkan orang lain. Untuk tafhim, iaitu memahami. So level dia kena turun. Jadi orang-orang cerdik pandai tu nak bantu, dia kena turun ajar satu-satu pada orang-orang golongan marhain ni, pada orang golongan sederhana ni, tunjuk ajar, bukan beri order je, tak, tunjuk sekali, praktikal. Itu beza dia CEO dengan bos. Itu beza dia CEO dengan bos. Bos order saja. Bos order. Tuan-tuan, jangan bersifat CEO seperti bos, tapi CEO yang mana bersifat faham dan tafhim. Kalau orang CEO kat dalam ni lah, maksudnya dia yang menunjukkan sendiri, dia yang menunjukkan akhlak tadi. Dan beza CEO, masalah dia buat gambar beza bos and CEO. Apa beza bos dan apa beza saya? Bos kata saya, tak, CEO kita, kami semua, tuan-tuan semua, kita so dia ijtimai sikit, dia jemaah sikit, bukan saya, kami, kita semua, kita yang mesti berusaha. Bukan saya, ananiyah, itu sifat ananiyah, sifat keakuan. Sifat keakuan ni perlu kita hindarkan daripada diri kita, yang mana dia telah membakar segala amalan kebaikan kita. Allahu Akbar. Dalam usaha dakwah, perumpamaan madrasah bergerak. Dakwah ni macam madrasah bergerak. Madrasah kan duduk setempat, orang mari belajar. Dakwah ni macam madrasah bergerak. Bergerak. Mari masjid. Mari kita buat madrasah bergerak. Madrasah berdakwah ni satu madrasah bergerak. Satu madrasah yang stay satu tempat. Universiti, college, ma'had, tahfiz, ma'had, dirasiyah. Itu dia tempat orang mari. Orang nak baru mari. Dakwah ni bergerak. Orang tak nak pun pergi juga. Orang tak nak pun pergi juga. Usaha dakwah ialah seumpama madrasah yang bergerak. Mereka yang terlibat dengannya, mereka belajar dalam masa yang sama, mereka ajar sikit-sikit, benar-benar basic lah, benar-benar penting. Ajar dan ajarkan orang lain. Mereka beramal dan mengajak orang lain untuk beramal dengannya. Dakwah ialah satu amalan yang akrab ila sunnah, yang mendekati sunnah. Untuk mencari sesuatu sunnah adalah agak sukar. Ain sunnah dipanggil akrab ila sunnah. Untuk memutuskan sesuatu yang dipakai oleh ulama yang soleh. Jadi sunnah, mana pakaian sunnah?
Jubah ke kurta? Orang kata, kurta tu sunnah lah. Qamis nama dia. Qamis tu bukan kurta. Sedap orang pandang ngulah dia. Qamis tu bukan kurta. Qamis tu jubah ke? Jubah tu jenis tok ke? Ataupun jubah yang jubis boleh buka? Macam-macam. Jadi, ulama kata kita melihat ulama yang soleh dan takwa pada masa itu, apa pakaian mereka. Jangan pakai t-shirt pula. Jangan pakai t-shirt tak pakai kopiah. Pakai kopiah Nabi tak pakai kopiah. Pakai jubah tapi tak pakai kopiah semayang. Alah, pening pala juga aku pergi kat tempat-tempat tu. Buat Salafi, Wahabi ni pakai jubah apa semua. Kopiah tak boleh pakai. Tak tahulah kenapa tak pakai kopiah dia. Kopiah Nabi pakai serban lagi. Dia kopiah pun tak pakai. Khutbah Jumaat, semayang Jumaat. Pening pala kalau orang tempat-tempat macam tu. Tapi terpaksa jugalah. Duduk je lah, dengar je lah. Pergi satu tempat tu. Dia buat dia, Telekom lah. Telekom tu, bangunan berlilik-lilik dia tu. Yang duduk khutbah tu semua ustaz-ustaz Salafi. Khutbah tu. Masa khutbah tu pakai jubah apa semua. Kopiah pun tak letak atas kepala. Ya Allah, hidayah betul lah. Pening kepala betul. Semayang Jumaat tu kopiah tak atas kepala. Tak boleh ke letak kopiah? Haram ke letak kopiah atas kepala tu? Nak tak serban, tak nak tak serban, letaklah kopiah. Raihkanlah orang kat belakang tu. Kalau kau tak nak pakai kopiah pun semayang, raihkan orang kat belakang tu. Letaklah kopiahnya. Walaupun dia tak sunnah pun, kau tak sunnah, letaklah, raihlah kau orang kat belakang tu. Dia pakai jubah yang semat tau. Masya Allah, ceramah tu heavy semua. Hadis Nabi, hadis. Kopiah pun tak letak atas kepala. Nak marah juga kadang-kadang. Tapi tak apa, marah pada tuan-tuan dia. Orang yang tak tahu. Ya. Tak boleh dah letak serban. Raih kalau aku duduk belakang kau, dia pakai serban. Kau pakailah kopiah. Ajib sungguh manusia ni. Tak apalah, hidayah. Allah bagi hidayah. Dakwah ialah satu amalan yang akrab ila sunnah. Untuk mencari sesuatu sunnah adalah sukar pada zaman ini. Sebagai contoh, kurta atau jubah yang mana satu sunnah. Ulama memutuskan sesuatu yang dipakai oleh ulama soleh, iaitulah sunnah. Dalam dakwah, semua peringkat belajar dan mengajar. Alim pun, bukan alim pun. Yang alim belajar, yang bukan alim belajar. Dalam ini, ta'limuddin menjadi umum. Ta'limuddin menjadi umum. Targhimuddin menjadi umum. Untuk semua orang boleh sampaikan. Ta'limuddin, semua orang kena belajar. Dan targhibuddin, iaitu semua orang memberi semangat dan galakan. Sebab tu kalau kita dakwah bayar, kau nak bayar apa, kau nak ceramah apa, mengajar pun tak, belajar pun tak ada. Tak, ceramah tadi nak ajak orang. Targhibuddin. Jawapan seterusnya, dua golongan yang disebut di sini ialah qabilul madah, yang perlu dipuji, dan qabilul zam, yang dicela. Golongan ketiga ialah golongan yang tidak qabilul madah dan tidak qabilul zam. Ia adalah seumpama ayat berikut. Wa iz qalat ummatum minhum lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'azzi qauman Allahu. Jadi saya baca qauman illahi. Kalau Quran dulu, kalau matam Rasam Usmani dia tulis macam tu lah. Qauman Allahu. Tapi kalau Quran Karim dia tulis tu qauma, lepas tu dia bubuh nun kecil tu, dia bubuh bagi bawah. Iza hurrika sakin hurrika bil kasrah. Iza hurrika sakin hurrika bil kasrah. Tapi kalau kita baca lima ta'izuna qaumanillah, qaumanillahu, qauman Allahu. Nak baca macam mana? So kena belajar juga macam cara nak baca Quran. Rasam Usmani. Itu Rasam Usmani kita panggil. Rasam Usmani dia tak letak dah nun kecil. Dia baca qauman Allahu. So kau nak pandai sendirilah nak baca. Begitu. Jadi qaumanillahu muhlikuhum aw mu'azibuhum azaban syadida qalu ma'ziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun walamma nasu ma zukkiru bihi anjayna alladhina yanhauna anis su' wa akhadna alladhina zalamu bi'azabin ba'ishin bima kanu yafsukun.
Dan ingatlah ketika golongan di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang Allah telah membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang berat? Orang-orang yang memberi alasan, yang memberi nasihat berkata, da'i tadilah qalu ma'ziratan, da'i kata, nasihat itu ialah untuk melepaskan diri kami daripada bersalah kepada Tuhan. Qalu ma'ziratan ila rabbikum. Nanti Tuhan tanya kami ke hari kiamat, nanti kami boleh jawab. Dia ada 3 golongan. Satu golongan mengajak, dan satu golongan yang mengingkari, dan satu golongan duduk tengah-tengah. Ajak pun duk, langgar pun duk. Dan golongan tengah-tengah ni lah berkata, qalat wa is qalat ummatum minhum min bani Israel. Sebahagian daripada perkataan Bani Israel, golongan Bani Israel yang duduk tengah-tengah ni, dia duduk kata kepada pendakwah, tak payah ajak lah orang tu neraka dah dia nya. Sebab dia tu Allah nak turun azab dah. Neraka dah dia. Tak payah ajak lah. Tak payah susah-susah lah. Golongan hok duduk tengah-tengah ni, dia penyibut ni. Kita nak dakwah, dia kata, alah tak payah mari lah, tak payah ajak lah. Dia kata, qalu, tak payah ajak. Da'i ni dia jizbah dia besar. Qalu ma'ziratan ila rabbikum wala'allahum yattaqun. Wala'allahum yattaqun. Jadi aku nak melepaskan diri aku daripada bersalah kepada Tuhan kami, dan supaya mereka bertakwa, kurang-kurangnya wala'allahum yattaqun. Saya dah terangkan dalam ayat ni dahulu pada dalam bab dakwah tadi tu, dan memperingatkan mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang daripada perbuatan jahat. Orang yang ajak tu juga Allah kata anjaina, bukan nunji, anjaina, past tense. Saya dah terangkan dulu sedikit sebanyak. Jalan yang benar, kami selamatkan orang-orang yang melarang daripada perbuatan jahat itu, dan kami timpakan orang-orang yang zalim dengan azab seksa yang amat berat, dan daripada mereka yang berlaku fasik. Pada mereka-mereka yang melakukan kefasikan. Surah Al-A'raf ayat 164-165. Disebut 2 golongan yang melakukan kemungkaran dan yang mencegah kemungkaran, dan golongan ketiga hanya berdiam diri. Mereka tidak melakukan maksiat. Apabila Allah menurunkan azab, maka hanya golongan yang mencegah kemungkaran sahaja yang diselamatkan daripada azab. Ada 3 golongan, tapi hanya 2 sahaja yang menerima akibat yang nyata, iaitu golongan tengah dan golongan ingkar. Oleh itu, jawapan ini percanggahan. Oleh itu dengan jawapan-jawapan ini, percanggahan dalam hadis ini telah diselesaikan. Sebut 2, sebut misal 3, pemisalan 2 sahaja. So selesai. Dalam tu ada 3 golongan, sebut 2 sahaja. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung pada keesokan hari, pada esok malam lah. Esok malam kita sambung lagi insyaAllah. Jadi pada mereka daurah, kita telah keluarkan untuk daurah yang keempat. Tuan-tuan boleh berdaftar dengan segera. Janganlah last minute pula nak daftar. Memang dah niat dah, last minute pula daftar, susah pula. Kadang-kadang duk tengah daurah tu minta dengan admin daftar. Jadi tuan-tuan ambil buat tindakan awal sedikit untuk berdaftar pada daurah yang ketiga insyaAllah. Saya rasa dalam daurah ni 4 kali daurah lah saya akan habiskan dengan kitabut taharah. Saya akan adjust dalam 4 kali ni. Kali kedua, kali ketiga dan kali keempat lah daurah tadi. Wallahualam. Tengoklah keadaan dia, bulan 8 kot habis, 7 dan bulan 8 habislah. Moga Allah mudahkan. Wallahualam. Aku qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tayyib lana kasabana wa kanni'na bima razaqtana wa la tuzhib talabana ila shay'in sarraftahu anna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.